Salam sejahtera Malaysia, salam perpaduan semua. Bertemu kembali dalam channel ini bersama saya yang akan kongsikan kepada Anda semua satu lagi berita terkini berkaitan dengan politik. Sebelum saya teruskan perkongsian pada kali ini, ingin saya katakan kepada Anda yang sudah subscribe channel ini, terima kasih saya ucapkan. Saya juga berdoa semoga Anda dan seluruh keluarga Anda diberikan kesehatan yang baik dan dimurahkan rezeki Anda. Dan kepada Anda yang belum subscribe channel ini, Anda boleh subscribe channel ini sekarang juga supaya Anda tidak ketinggalan sekiranya saya kongsikan berita-berita terkini yang saya akan kongsikan. Tanpa membuang masa lagi, saya akan teruskan perkongsian berita politik kali ini, yang mana satu ulasan berkaitan dengan Anwar tanggung akibat tindakan Zahid. Bagi mereka yang menganggap Perdana Menteri Anwar Ibrahim memerlukan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi untuk kelangsungan kerajaan campurannya, di mana pemecatan Khairi Jamaluddin dan juga penggantungan Hishamuddin Husin membuktikan bahwa Zahid juga boleh menggugat kestabilan kerajaan dan dalam skenario terburuk malah menyebabkan kejatuhannya. Majoriti 2/3 daripada 148 kursi kerajaan gabungan itu terdiri daripada 3 pemain, yaitu Pakatan Harapan dengan 82 kursi, Barisan Nasional 30 kursi, dan 36 kursi MP Parti Malaysia Timur, GPS 23, JRS 6, Warisan 3, KDM 1, PBM 1, dan Bebas 2. Secara teknikalnya, walaupun BN keluar, kerajaan campuran masih mempunyai 118 kursi, tetapi itu bermakna ketiga-tiga parti nasionalis Melayu Islam PAS 43 bersatu, 31 dan UMNO 26 berada dalam pembangkang secara politik, menjelaskan legitimasi komposisi kaum kerajaan campuran. Oleh itu, memastikan UMNO terus bertahan adalah penting bagi kerajaan Anwar sendiri untuk terus bertahan, dan ia pada asasnya untuk menarik kembali undi Melayu atas pagar yang terlepas pada PAS dan Bersatu. Sejauh mana berjayanya usaha sedemikian merupakan ujian menunggu pilihan raya untuk 6 negeri yang boleh berlangsung selewat-lewatnya pada pertengahan Agustus, tetapi dijangka diadakan pada Julai ataupun Jun. Bagaimanapun, UMNO boleh bangkit daripada prestasinya kini dan bangkit semula. Alternatif pertama ialah mempunyai kepimpinan baru, hala tuju baru, dan naratif baru untuk menyamai minat serta harapan di kalangan pengundi Melayu atas pagar, di mana cabaran dari bawah ini bermakna UMNO yang direformasi tanpa Zahid dan kesetiaannya kepada Pakatan Harapan bukan pribadi tetapi struktural menjadi nomor 2 kepada PS adalah lebih baik daripada menjadi nomor 3 kepada PAS dan Bersatu. Alternatif sebaiknya ialah bersatu di bawah kepimpinan sedia ada dan berharap untuk memenangi hati pengundi atas pagar yang ragu-ragu dengan kawalan dan pengagihan naungan sebagai parti kerajaan. Resolusi tidak mempertandingkan 2 jabatan tertinggi yang diluluskan dalam Perhimpunan Agung Tahunan AGM UMNO pada 14 Januari telah menutup pintu kepada alternatif pertama. Namun jika arus bawah kuat, Hishamuddin, Khairi, Syaril Hamdan Sufyan, No Omar, dan juga lain-lain boleh melawan dengan kampanye dari bawah ke atas untuk menyapu jabatan bahagian, Majelis Tertinggi Pemuda Wanita, dan Saya Putri, serta 3 naib presiden. Ini mungkin menyebabkan Zahid dan timbalannya Muhammad Hasan dikelilingi oleh lawan mereka dalam Majelis Tertinggi UMNO. Pemecatan dan penggantungan saingan utama Zahid adalah untuk memastikan pintu ditutup rapat malah tidak terbuka sedikit pun. Pas mungkin buat PRN awal. Untuk pilihan raya negeri akan datang, Zahid akan meletakkan hanya penyokong setianya sebagai calon, dengan berkesan membersihkan pengikut Khairi dan Hishamuddin, mengulangi apa yang dilakukan kepada Panglima Perang seperti No Omar, Anwar Musa, Syahidan Kasim, Zahidi Zainul Abidin, dan Mastura Muhammad Zahid pada PRU 15. UMNO kehilangan semua kursi yang sebelum ini disandang oleh penyandang yang digugurkan. Bagaimanapun, UMNO boleh melakukan yang lebih baik kali ini apabila lebih ramai yang disingkirkan. Apakah yang menyebabkan ahli UMNO menyokong pemimpin yang dipecat? Apatah lagi orang Melayu mempertahankan yang sudah bosan dengan rasuah, bahu mengundi UMNO di Selangor.
Negeri Sembilan, dan Pulau Pinang yang dikuasai Pakatan Harapan, lagi pula negeri Perikatan Nasional PAS Kelantan, Terengganu, dan Kedah. Dengan menyingkirkan generalnya sendiri, UMNO sedang menuju ke medan penyembelihan sendiri dalam pilihan raya negeri Panggal Pertengahan. Apakah senjata UMNO untuk melawan? Tiada ideologi, tiada hala tuju, tiada naratif, dan tiada bintang politik. Semua yang UMNO miliki hanyalah naungan dan pemberian kerajaan. Atas sebab itu, PAS mungkin menghentikan rundingannya dengan 3 negeri Pakatan Harapan untuk pilihan raya DUN yang diselaraskan dan meneruskan pembubaran awal 3 negerinya untuk memberi tamparan segera kepada UMNO. Jika pengakuan Presiden PAS Abdul Hadi Awang yang memberikan uang kepada pengundi telah membelikan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dalam beberapa minggu lalu mencabar dakwaan Perikatan Nasional sebagai bersih dan anti rasuah, maka pemeriksaan UMNO malam tadi telah melepaskan sorotan terhadap PAS bukan sahaja dalam perhatian media, tetapi mungkin juga dalam pilihan raya negeri dengan penyalahgunaan sumber kerajaan sendiri. Lebih baik merugikan UMNO menggunakan kuasa naungan untuk memikat pengundi atas pagar telah merosot dengan ketara. Sekiranya ia berjaya, hari ini MCA akan memegang 40 kursi di Parlemen, bukan DAP. Pakal strategi UMNO mungkin terlepas pandang persamaan antara naik pilihan raya MCA dan UMNO dengan ketinggalan 10 tahun. Adakah nasib MCA pada hari ini akan terjadi kepada UMNO kemudian nanti, di mana kemenangan pilihan raya MCA berkurang separuh pada 2008, menurun daripada 31 kursi parlemen dan 76 kursi DUN kepada 2004 kepada masing-masing 15 dan 32. Jika penurunan mendadak itu tidak dijangka, keputusannya lebih teruk pada 2013 yang digelar 7-11 karena hanya menangi 7 kursi parlemen dan 11 kursi DUN, dan 2018 bukan lagi mengejutkan ketika DAP dan PH menawan kerajaan negeri dan menunjukkan prestasi yang lebih baik. Naratif standar MCA, undi kami atau Anda tiada wakil dalam kerajaan, runtuh begitu saja karena ramai penyokong setia MCA beralih menjadi pengundi atas pagar, manakala beberapa pengundi pertengahan lain bertukar menjadi penyokong setia DAP dan Pakatan Harapan. Jika kekalahan UMNO 2018 adalah standing dengan MCA 2008, maka kemunduran UMNO 2022 yang lebih besar menyerupai MCA 2013. Jika UMNO terus hanya mempunyai naungan untuk ditawarkan, maka PRU 16 mungkin nasibnya kelihatan seperti MCA pada 2018. Nah, tuan-tuan dan puan-puan semua, itu saja perkongsian pada kali ini yang saya lihat daripada satu sumber yang mengatakan nampaknya Anwar dan kerajaannya mungkin menunggu kerusakan terbesar akibat